Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syahrudin bin Ahmad. Saya berasal dari Batu Pahat Johor dan sekarang saya bertugas di SK Bandar Batu Pahat. Okey, mulanya ni macam ni Saya pun tak pernah buat online macam ni kan. So banyaklah ada kekurangan. So mula-mula sekali untuk apa webinar ni semua dah install kan, PF Sense, semua yang macam dekat arahan tu boleh ni. Okey, ni macam ni lah kita install satu PF Sense, satu desktop sama ada Linux ataupun Windows, dan satu lagi kita perlukan ada server lah kat sini. Okey, dari segi konsepnya kita akan masukkan dua WAN ke dalam PF Sense dan kita akan combinekan dua WAN ni untuk jadi satu line yang bergabung lah daripada dua ISP. Kemudian PF Sense ni sebagai router kita dan kemudian bersambung kepada server dan user lah. Ni dari segi konsepnya, dan kita buat secara virtual board. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanyalah. Ni secara basic network lah. Ini contohnya WAN 1 tu saiz bandwidth dia berapa, lepas tu WAN 2 tu saiz bandwidth tu bergabung lah. Bergabung buat. Times 2 lah nanti. Basically yang pernah saya buat dekat BTPN Selangor, WAN 1 daripada Unify dan WAN 2 daripada line GITN untuk kewangan tu, yang guna apa? Dulu apa? EGNet EGNet, okey. EGNet. So diorang tak perlu tukar-tukar IP lah kalau nak menggunakan line EGNet ataupun line internet. Syahrudin, IP address-nya macam mana tu? IP address nanti kita akan setting. Okey, alright. Ni saya tunjuk konsep dulu, lepas tu kita akan buat hands on dekat virtual board lah. Okey. So maknanya WAN 1 tu IP public lain, WAN 2 ni IP public lain ya? Betul, Puan. Masuk kepada dua kaki tu, masuk satu dekat virtual box kita tu, dua kaki berlainan jugalah. Dua kaki berlainan. Maksudnya kita dekat PF Sense kita akan guna 3 network adapter. Okey. Tiga network card. Saya akan go through lah satu persatu, jangan risau. Untuk server PF Sense ni kita pergi dekat settings. Dekat settings dia ni kita pergi dekat network ni. Okey. Sekarang tuan-puan guna virtual box ni untuk dapatkan internet daripada apa, Ethernet ataupun daripada Wi-Fi. Kalau kita nak dapatkan internet daripada Ethernet, misalnya sekarang ni PC kita guna internet dekat Ethernet kan, kita bridgekan ke Ethernet. Kalau kita guna Wi-Fi, kita bridgekan adapter tu dekat Wi-Fi. Okey. Okey, untuk adapter satu kita bridgekan ke internet kita. Alright. Okey, untuk adapter 2 kita sambungkan ke dalam internal network. Alright. Untuk adapter ketiga kita bridgekan juga ke dalam Ethernet lah. So kita gunakan satu line je lah. Satu line tapi kita dapat 2 IP. Tapi saya dah setting kat sini, untuk adapter 1 saya boleh dapat 25 meg, adapter 3 pun saya dapat 25 meg. So bila kita combine nanti kita akan dapat 50. Oh, okey. Okey, so kita dah boleh, bila dah setting ni semua untuk adapter, WAN 1, adapter 1, adapter 2 untuk LAN, adapter 3 untuk Ethernet. Alright. Maknanya adapter 1 tu ISP lain, adapter 2 tu adapter 3 tu ISP lain. Betul lah Din? Betul tuan. Okey. Dengan Anip buat Okey. So sekarang kita boleh onkan PF Sense kita lah. Din, dia ada formula tak? Berapa bandwidth tu, berapa configuration untuk PF Sense ni punya hardware? Configuration PF Sense untuk hardware maksudnya minimum spec ke apa puan? Minimum spec. Minimum spec setakat ni saya guna Atom. Saya guna kecil sangat tu. Intel Atom D625.
dia Aha. boleh jalan secara optimal lah Puan dengan 4 gig RAM. 4 gig boleh lepas 4 gig boleh lepas. Alright. Jadi kalau Okay. kalau untuk organisasi besar perlu guna RAM yang tinggi lah. Kalau macam saya kat sekolah je 4 gig ni dengan Atom memang optimal sangat lah. Okay, alright. Sekolah tu berapa ramai tu kau cakap student dengan cikgu tadi? Dalam berapa ramai? Student 600 lebih, 600 guru dalam 90 orang. dalam 700 lah. Ya betul Puan. Okay. Okay, sekarang PF Sense kita tengah running Okey tak? Semua dapat paparan macam ni tak? Untuk one tadi, untuk adapter satu tadi, dia dapat IP daripada ISP lah, daripada kita punya network. Okay, terus dia ambil untuk IP address EM0 tu kan. Dia terus ambil lah kan. Maknanya dia ada terus IP address tu lah. Betul. Ke memang dia akan bagi IP address yang default daripada 2 ISP? Daripada ISP lah. Contoh kalau kita guna router Unify, dia akan dapat IP daripada router Unify tu. Okey. Maksudnya IP user lah, IP user daripada router Unify tu. Melainkan kita buat PPOE, kita akan dapat IP public lah. Setakat ni saya tunjuk yang guna one dululah. Kalau untuk PPOE ni saya tak pandai lah macam mana nak setting untuk ni kan, untuk Din. Jadi yang one ni kita ambil daripada ISP TM lah, Unify lah. Ya betul. Betul. Okey, jadi dia tak perlu ni kita ambil terus daripada modem router, bukannya daripada yang lagi satu punya bukan yang fiber optik terus daripada modem tu. BTU tu kalau kita buat PPOE. Kita dialing dekat PF Sense, kita akan dapat IP daripada BTU. Ni sekarang BTU lah. Tak, ini sekarang daripada dia punya router, bukan BTU, selepas BTU. Okey. Terima kasih. Tak apa. Okey, so kita akan dapat untuk adapter satu tadi, kita akan dapat IP daripada router ISP1. So dekat LAN kita ni, dia akan automatic generate 192/24, lepas tu dia siap DHCP semualah. Seterusnya kita akan onkan user. Okay, user ni jangan on dulu, kita check dekat setting dia. Dekat network user, kita connectkan kepada internal network. Maksudnya dia bersambung dengan LAN PF Sense tadi. Okay, sekarang ni user desktop tadi kita connect ke internal network. So kita boleh upkan dia user. Siapa yang guna Windows lah. Siapa yang guna Linux kita startkan juga. Sekarang ni user ni kita untuk config apa ni? PF Sense tadi. Din, nak tanya mengenai PFSense. Okey, kalau kita install di VirtualBox tu ataupun kita install direct menggunakan Atom ke AMD ke kan. Jadi perlu ke gunakan X86 atau AMD 64? Ada lain-lain tak? Suggest, takut ada setengah tu dia tak boleh masuk dekat AMD 64, dia kena masuk ataupun 4 bit, dia masuk X86. Macam mana boleh suggest Adin? Okay, untuk yang tadi yang pasal PF Sense 32 bit tu, setakat ni PF Sense tak ada keluarkan, dah tak ada keluarkan 32 bit. Dia dah lebih kepada, dia dah keluarkan 64 bit je lah. Basically kalau nak guna, cari yang compatible lah, processor yang compatible untuk 64. Guna RAM 1 gig pun boleh. Okay, sekarang kita dah onkan kita punya user.
Daripada kita punya user tadi, kita buka mana-mana browser dan kemudian kita masukkan IP pfSense tadi. Dia akan keluar ni lah certificate error. Teruskan je. Okey tak? Ada yang tak dapat IP tak? Mana yang tak dapat IP tu cuba buka CMD, check lah IP dapat tak? Tak juga. Betul je ni Dash? Tak perlu dash, A saja. Oh, sorry. Okey, tengok dapat IP daripada pfSense Bila dapat IP daripada pfSense, kita boleh buka lah web-based pfSense tu. Boleh sampai sini? Kalau dah boleh, login default password dia pfSense lah. Admin pfSense. Okey. Ni kita next. Alah ni biasalah. Okey, sampai kat sini general information ni. Kita masukkan DNS yang PC kita guna. Yang PC kita sekarang ni guna. Boleh tengok dekat PC masing-masing pakai DNS apa. Kalau pakai Windows tu ipconfig/all. Kita nampak lah kita punya DNS server. Lepas tu override DNS ni matikan, untick. Time cari Asia KL. Okay, one interface kita setkan DHCP. Macam tadi yang yang ada tanya tadi, kalau direct daripada BTU, kita setkan dia kepada PPOE. Tapi kita kena create VLAN dulu. Tapi itu lagi panjang lah step dia. So sekarang untuk pengenalan ni kita set kepada DHCP dulu. Lagi senang DHCP. Senang DHCP. Ada beza tak? PPOE dengan DHCP? Kalau guna PPOE, maksudnya dia tak melalui mana-mana router Wi-Fi. Jadi tak ada yang bypass pfSense lah. Kalau kita PPOE, kita direct daripada pfSense ke BTU. Kalau kita gunakan router yang TM kasih tu, contohlah daripada BTU dia terus jumpa router tu dulu kan, dia ada Wi-Fi dia. So orang boleh bypass terus daripada situ. Dia masuk terus ke router lah. Melainkan router tu matikan Wi-Fi dia. Boleh ya? Okay. Boleh faham tak setakat ni? Last sekali sampai yang step 6 ni, tukarlah passwordnya. Kalau tak nak tukar password pun tak apa. Tapi nanti ada orang kata open source tak secure sebab tak tukar password.
So masing-masing dah sampai sini Okay, dekat version ni kalau dia tulis macam ni, the system is on the latest version, maksudnya pfSense tu dapat internet lah. Okay, seterusnya kita tengok dekat kita punya user sekarang ni, user kita dapat internet tak? Okay, sekarang user kita tak dapat internet. Kita check. Okay, ping dapat. So sekarang ni problem dia dekat DNS. Kita ping IP dapat tapi kita ping NS, name server tak dapat. Jadi DNS kita problem. Okay, boleh faham tak setakat ni? Faham. Okay. So sekarang kita punya user tak ada DNS. Maksudnya DNS dekat pfSense ni dia belum config. Okay, sebelum kita configkan DNS kita matikan dulu DHCP V6. DHCP server V6. Pergi dekat services. DHCP V6. Okay, kita matikan DHCP dia. Antikkan, lepas tu save. apa buat kerja pun save. Okay, bila dah save, kita pergi dekat sistem. Sekejap. Interface LAN. Dekat IPv6 ni, matikan dia, none. Jadi ni kita takkan guna IPv6 Sebab saya tak pandai setting IPv6, jadi kita fokus pada V4 je lah. Okay. Good. Alright. Dia akan keluar yang kuning ni, maksudnya kita kena apply changes lah. Okay, seterusnya pergi dekat firewall, rules, lepas tu pergi dekat tab LAN. Kita delete yang IPv6 punya rules. Lepas tu macam biasa dia ada yang hijau ni, apply changes. So okay, semua dah boleh follow sampai sini? Baik, terus. Okay, disebabkan tadi DNS kita tak hidup. Dia bukan tak hidup, maksudnya DNS kita yang mana yang dapat tu maksudnya DNS yang dia terima daripada ISP tu, DNS dia dia boleh, macam mana nak cakap dia tak kasih kita simpan DNS. So dalam kes saya ni, DNS saya, master DNS saya, dia tak kasih kita ada DNS sendiri. So kita pergi dekat services, pergi dekat DNS resolver. Kita tikkan forwarding mode. Okay, lepas tu dekat DHCP registration ni kita tikkan, sebab kalau
kita dekat dalam internal network, kita type server, dia boleh pergi dekat server, dia boleh pergi kat nama PC je tanpa perlu masukkan IP. Contoh kalau kita nak sharing printer ke apa ke, kita boleh backslash 2 kali untuk cari nama PC. Tak perlu IP. Boleh faham sampai ni Save dan lepas tu apply. Maknanya kita ambil semua daripada router tu ke untuk DNS? Kita forwardkan setiap request DNS tu ke router. Mana router tu memberilah DNS tu. Ya betul. Okey. Lepas tu macam biasa dia ada apply changes ni. Okey, kita test. Okey, so sekarang kita ping nama google.com, baru ada reply Okey, seterusnya sekarang kita nak combine dua ISP tadi. Kita pergi dekat interface assignments. Okey, kita ada lagi satu network card tadi. Lagi satu adapter network tadi, EM2. Kita add kat sini. Okey, dia ada add kat sini. Option 1. So kita klik dekat option 1 ni. Enablekan interface tu, kemudian letakkan namakan dia 1.2. Ni kena klik lah. Saya pun tak tahu apa guna ni, tapi dia kata untuk keselamatan lah. Untuk elakkan loopback. Yang tu untuk keselamatan. Itu untuk keselamatan. Okay, save dan kemudian nanti dia keluar ni lah. Apply change. Okay, buat masa sekarang kalau kita pergi speed test. Sekarang ni 1.1 saya setkan 25 meg. Okay, pergi dekat apa ni, home pfSense tu. Kita boleh add dashboard kat sini. Tambahkan kat sini nama dia traffic graph. Okay, sebabkan kita dah tambah 1.2 tadi, sekarang ni dia jalan masih 1.1, masih satu ISP. So sekarang kita nak jalankan dua-dua ISP, kita nak combinekan line kita daripada 25 meg tambah lagi 25 meg, so dia akan jadi 50 meg. Pergi kat sistem, routing.
Tak hilang lagi. Kira apa yang DHCP6 ni ataupun IPv6 kita tutup kita kita off kan. Wan, Nadidin. Kita hello? Dengar tak? Sekarang ni kita buang semua yang ada berkenaan dengan IPv6 ni. Cik Din nak tanya sikit lah. Kenapa kita kena disable DHCP6 Cik Din? Macam mana? Kenapa kita perlu disablekan DHCP6 Okey, DHCP6 ni dia benda yang di bawah macam saya lah. Untuk saya DHCP6 ni di bawah pengetahuan saya. Jadi setiap apa trafik yang daripada IPv6 ni kita tak boleh nak monitor. So lebih baik kita matikan daripada kita onkan bila kita tak tahu benda tu berfungsi macam mana. Boleh faham tak Encik Fazli? Kalau biasa dengan IPv6 bolehlah onkan, boleh configure. Tapi untuk sekarang untuk level saya memang saya tak faham IPv6 ni, dan untuk keselamatan sebaiknya kita matikan IPv6. Oh, bukan maksudnya kita disable kan, bukan dia ada gangguan pada IPv4 lah maksudnya. Dia tak ada gangguan, tapi dari segi keselamatan lah, sebab kita tak tahu dia punya workaround dia jalan macam mana. Sebab yang saya faham IPv6 ni daripada luar boleh direct ke PC someone bila menggunakan IPv6. Okey, terima kasih Cik Din. Betul ke tak? Wallahualam, setakat ni memang saya matikan lah untuk IPv6. Untuk security. So bila dah disable V6 tu kita boleh matikan lah. Oh masih jalan lagi, maksudnya ada lagi ni. Okey tuan-tuan. Okey sekarang ni setiap satu WAN ni kita letakkan satu monitor IP. Maksudnya kita dia akan sentiasa ping kepada IP ni, dan kalau dia down barulah dia akan jalan lagi satu. Kalau tak, selagi dia dapat ping, selagi tu dia akan jalan. Untuk WAN 1 saya setkan kepada Cloudflare. Untuk WAN 2 saya setkan kepada Quad 9. Monitor IP Okey, buat satu gateway group. Letaklah nama kombinasi yang kita faham lah, yang kita combinekan dua WAN ni. Okey, dua-dua kita set kepada tier 1. Trigger member down. Description ni untuk kita faham lah apa benda yang kita buat ni. Okey, pergi dekat gateway tadi semula.
default gateway ni kita letak kombinasi. Lepas tu yang IPv6 ni kalau boleh NAND kan lah. Okay, kemudian pergi dekat firewall, rules. Pergi dekat tab LAN. Yang ni tadi IPv4 LAN net ni, kita edit. Gambar pensel kat situ. Dekat advanced option ni, klik. Kita cari gateway. Okay, gateway-nya kita letak kombinasi dua ISP tadi. Dan kemudian kita save. Apply change. Okay, kita bila dah apply changes tadi, dah settle semua. Kita try speed test dekat speed test tadi. Tengok dapat berapa. Kita boleh monitor sekali ya dekat tadi dekat traffic graph tadi. Kita monitor kat sini. Tengok dua-dua one jalan tak? Okay, sekarang kita TM speed test. Dia dapat lebih daripada 25 meg tadi. So dia dah combine lah dua ISP ni tadi. Okay, nak tanya ni Din. Ya. Okay, satu GITN, satu Unify. Adakah GITN tu akan terganggu dengan dia punya security? Kalau kita combinekan macam ni Din. Terima kasih. Okay. Dari segi combining dengan GITN tu maksudnya EGNet punya line lah. Ya, betul. EGNet dengan Unify. Contoh Okay. EGNet dengan Unify. Macam mana Din? Boleh bercerita sikit? Okay, dekat EGNet kalau kita ada sistem kewangan, kita setkan, okay ni tadi contohnya tadi, dua-dua one naik one naik, one satu dengan one 2 naik. So combining dia dapat 4 meg dari sini, 40 meg lebih tadi. Dia dapat 45 meg. Okay, untuk yang GITN tadi, EGNet, kita block dekat firewall ni. Firewall, rules. Pergi kat LAN ni. Kita tambah satu lagi. Tambah sebelum LAN net ni. Sebelum LAN net ni tambah. Source dia daripada network kita. Lepas tu destination tu kita listkan range IP yang digunakan dekat JTN. Contoh dulu pakai apa namanya tu? Dah lupa lah. Pakai apa? E-perolehan E-perolehan ke apa tu? E-perolehan. Macam mana? IP. Itulah IP. Kalau pakai perolehan ke JF Mas tu kan dia kasih IP kan. Maknanya kena setting dulu ni Kita kena setting ni. Untuk kita tolak maksudnya untuk ke internet dia akan pergi ke ISP kepada Unify. Untuk EGNet punya IP dia akan pergi ke apa IP EGNet. So kita set kat sini, source dia daripada LAN, destination kita ke EGNet IP. Lepas tu ni gateway-nya kita tukar ke gateway EGNet. Boleh faham tak? Sebab ni saya pernah buat dia punya workaround dekat BTPN Selangor. Dia punya documentation pun ada lagi kat sana. Okay. Sekejap. Contoh kalau tak setting benda ni, ada PT nanti nak buka benda tu,
buka di komputer, benda ni tak setting, Tak lepas. so tak lepas lah. Dia akan keluar apa-apa lah. Yang tak lepas pun macam mana Cik? Contoh nanti kalau tak setting benda ni, firewall ni, so PT tu nanti dia nak buka e-perolehan, apa yang akan keluar? Dia tak ada keluar apa, dia terus pergi ke e-perolehan. Oh, boleh keluar jugalah Dia e-perolehan. akan keluar. Dia akan, kita akan, kata orang tu, kita route kita jalankan, kita halakan untuk e-perolehan ke 1.2 dan okey, internet okey. ke 1.1. Baik. Terima kasih. Kalau kita dapat lepas dia punya BMT ataupun firewall di peringkat, katakan contoh di peringkat satu agensi lah, maknanya kita letak kat situ dia punya DNS ke atau IP dia ni Cik Din? IP dia. DNS kita akan tambahkan dekat sistem ni. Mana tadi sistem yang general setup. DNS ni kita tambahkan. DNS apa untuk Eginet tu kita tambahkan kat sini. Ada dua, kita letaklah dua. Untuk DNS kita. DNS Eginet pun letak juga kat sini. Okey. Lepas tu kita pilih lah kat situ. Kena pilih. Dia Okey. sekarang ni dia punya kunci dia nak pergi ke mana, kita halakan ke sana. Maksudnya kalau nak pergi internet, kita blok yang lain, kita paskan e-perolehan je pergi dekat ISP JITN. Kalau tak nanti semua yang nak pergi internet dia akan hala ke e-perolehan juga. Nanti jadi jam lah kan, dah lah line dia slow. Tak tahu lah sekarang, kalau zaman saya dulu dia letak 2 meg je, jadi full kat situ, dia penuh. Jadi nak tanya sikit lah. Maknanya kalau dekat firewall tadi, dekat rule LAN tadi, kita akan letak spesifik host address lah yang kita allow untuk ke Eginet macam tu Dia dekat Eginet ni, dia ada macam e-perolehan tu ada IP dia sendiri kan. Kalau tak ada pun kita boleh letak alias. Okay. Alias kita bindkan IP ke nama. Sebab contohnya kalau Eginet kan kita ada spesifikkan host mana yang boleh guna kan. Jadi berapa biji host yang kita benarkan kan. Betul. Maknanya kita kena tambah lah IP host tu Ya betul. Alright. Tapi sebenarnya dia akan pergi guna satu IP je. Kalau misalnya JITN ada kasih static IP sampai 5 kan. Betul. Jadi bila kita dah guna ni, kita guna satu IP je. Kita setkan static dekat 1.2. Ni dah cerita lain lah sebab kita sekarang ni cerita yang basic je. Kalau untuk buat Eginet tu dah ada documentationnya. Sebelum ni dekat BTPN Selangor pun dia pernah share. Okay, today. Thank you. Okay, setakat ni dah boleh, semua dah boleh dapat macam ni? Ke tak buat? Boleh terus. Okay, Terus, Din. Buat. Okay Puan, dah pukul 12 dah, sekejap je dah. Okay, sekarang ni, ni basic lah kita buat untuk combining one. Okay, so sekarang kita dah dapat dua-dua one berjalan dengan baik. Okay, dan seterusnya, kita nak buat captive portal pula. Oh, sebelum tu. Sebelum tu kita pergi dekat package manager. Din, apa package manager yang kita perlu install dalam installation yang dibuat ni? Okay, kita perlu install free radius dengan surikata je.
Dan contoh tengah package tengah install. Okey. Tiba-tiba patching yang dia ada ni dia terus stop. Adakah kita boleh install semula ataupun kita buat daripada macam mana? Daripada awal ke installation ataupun macam mana, Din? Boleh beritahu, Din? Okey, kejap. Okey, bila package tu broken, dah sampai macam ni, dia kata package fail ke apa kan, kita check dekat install package. Nanti dia ada dia punya ni, gambar recycle tu. Lupa pula nak install dulu patutnya kita boleh speed up ni kalau kita dah siap install. Itulah tu yang tanya tu. Dekat PFSense pun, sekejap Dekat PFSense ni, dekat PFSense ni, kita boleh masuk dekat dalam dia punya shell nombor 8 ni, kita masuk terminal dia. So kat sini kita boleh install juga, tapi kita kena tahu nama package. So kalau ni selalunya kita nak update, kita pakai kat sini je lah. Okey, contoh tadi, kalau package tu broken, dia tak hijau kan, dia merah, kita boleh tengok dekat install package. Kat sini, kita boleh reinstall semula ataupun kita delete, kasih clear package tu, kemudian kita install semula. Kat sebelah ni ada reinstall. Apakah FreeRadius ni dia punya peranan dia, Din? Peranan dia untuk simpan user. Kita create user untuk Captive Portal. Okey. Faham. Mana dalam user tu kita boleh buat profile kan? Boleh profile. Kita boleh set bandwidth dia, kita boleh set pukul berapa dia boleh login, kita boleh block dia pukul berapa tak boleh masuk. Okey. Macam-macam lah, daripada package Surikata saja. Daripada package FreeRadius saja. Tanpa FreeRadius ni boleh juga buat user kan, tapi terhad lah kan? Macam mana? Tanpa FreeRadius ni, tak payah pakai FreeRadius, ada juga yang boleh buat user tu kan, yang boleh login hotspot tu kan? Boleh, tapi dia terhad lah. Terhad lah. Okay. Maksudnya setiap user akan guna setting yang sama. Kalau guna FreeRadius ni, setiap user lain-lain. Baik. Boleh buat grouping user tak? Macam mana? Boleh buat grouping tak user tu? Grouping. Groupkan dia. Contoh macam cikgu, grup pentadbir, grup staff, grouping macam tu. Okey, untuk yang macam guru dengan pentadbir benda semua tu, saya gunakan password yang berlainan. Maksudnya untuk guru login, password dia tu ada nama password. Maksudnya kita buat ID sama lah. Untuk guru passwordnya semua sama, untuk murid passwordnya semua sama. Jadi bila kita buat web login tu, kita dah embedkan password diorang sekali kat situ. Cuma diorang masukkan username saja. Okey. Boleh control bandwidth kan? Boleh control bandwidth. Okey, sekarang contohlah kita dah install FreeRadius tadi. Kita pergi kat services FreeRadius. Mula-mula kita setting dia punya ni lah. Dia punya interface.
letak IP diri sendirilah. Okay, shared secret ni kena ingatlah sebab ni nanti yang akan kita masukkan dekat captive portal nanti. Letaklah 1, 2, 3, 4 ke ataupun letak je free red. Okay, kat sini kita buat satu user. Redirection URL ni selepas user tu login, kita akan redirectkan dia pergi mana. Ni untuk berapa orang boleh pakai untuk ID ni. Berapa device. Contoh kalau kita set 4, user boleh pakai untuk 4 device lah. Kalau kita set 2 device saja. Description ni selalunya saya letak nama user, nama penuh dia. Kat sini possible login times. Contohlah untuk weekdays. Kat sini dah ada contoh dia. Setiap hari daripada hari Isnin sampai hari Jumaat daripada pukul 8. Mana? So bila kita letak macam ni, daripada hari Isnin sampai Jumaat pukul 8 sampai pukul 5 je dia boleh login. Selain daripada tu dia tak boleh login. ID tu tak ada. Kat sini kita boleh set bandwidth dia. Kita kasih dia 10 meg. Up dengan down. Okay, 10 meg tadi tu untuk individu ataupun untuk semua? Tak, untuk individu. Maksudnya nama user ni, untuk ID user ni, dia boleh pergi 10 meg saja. Kalau misalnya kita kosongkan tadi dekat bandwidth tadi kita kosongkan, dia boleh pergi full speed lah. Full speed. Kalau kita set dia 1 meg pun dia akan jadi 1 meg lah. Kat sini ni untuk individu. Right. Okay, sekarang kita nak buat captive portal. Ni zone name untuk ni lah
interface untuk LAN ya. Idle timeout ni kalau dia tak guna dia akan log out. So kita set ni in minutes minutes. Maksudnya dalam 30 minit kalau dia tak ada aktiviti dia akan auto log out. Okey ni dia tak log out tapi dalam masa satu hari tu 8 jam kan. Lepas 8 jam dia akan log out lah. Maksudnya walaupun dia dah guna tu dia akan keluar. 8 kali 6. Untuk 8 jam dia akan auto log out. Okey, ni tadi kalau kita tak gunakan free radius, kita boleh setting yang dekat sini lah. Okey, untuk MAC filtering ni, kalau kita guna access point, kadang-kadang seorang je yang login. Contoh access point lah, dia ramai user kat situ. Seorang user login, nanti yang lain tak payah login. Jadi kita nak elakkan macam itu, kita disablekan MAC filtering ni. Okay, kalau kita nak buat login captive sendiri, kita klik kat sini lah. Kalau kita nak pakai yang default ada, pakai yang ni je. Kenapa tak keluar free radius ni? Sekejap Tengok balik kat free radius kot. Dia tak buka pun kat situ. Tak up sekejap jam pula. Tenang bro, tenang. Oh, okey. Pergi dekat sistem, user manager ni. Lepas tu klik authentication service.
Add satu lagi. Ni untuk captive portal lah. Kita letakkan sini radius. Ni IP address PFSense kita lah. Letak yang shared secret saya cakap tadi. Ni setkan kat LAN. Okay, so dia dah dekat sini, boleh pergi balik dekat tadi. Captive portal, minta maaf lah, terskip satu pula. Ni kita select captive portal. Satu je, jangan klik dua-dua. Kalau dua-dua nanti dia keluar dua kali username password tu. Ini klik for user bandwidth restriction. Tu save lah. So sekarang internet tak ada lah ni. Dia dah keluar ni, captive portal. Apa tak keluar lah. Okey, dia dah keluar captive portal kat sini. Okey boleh follow sampai sini? Boleh. Minta izin minum sekejap kena tekak Okey, boleh sambung ke? Boleh Dan, boleh. Okey Puan. Kita ada 77 orang Okey. yang setia menanti. Okey Puan, Okay, seterusnya untuk ni tadi PFSense captive portal. Okey, kita login. Okey, selepas login dia akan redirect kepada yang kita set untuk redirect tadi lah. Okay, so kita punya captive portal dah berjalan, dah okey. Tadi ada soalan berkenaan Squid Proxy. Kalau nak letak boleh, tapi untuk hari ni kita tak cover untuk tu lah. Mungkin nanti kita akan buat session tu untuk penambahbaikan PFSense. Itu bergantung pada Puan Amisha lah. Banyak option tu kat situ. Terlalu banyak yang kita boleh buat. Ya. Okey, tadi kita limitkan bandwidth dia untuk 10 meg je. So sekarang bila kita speed test dia akan dapat 10 meg saja. Okey. Tadi lupa kita nak
take note MAC address untuk server tadi Pergi kat server ni, pergi kat setting. Network ni. Okay, kita klik kat advance ni, dia ada MAC address. MAC address ni kita copy untuk kita bypasskan server ni, maksudnya server tak perlu login melalui Captive Portal. Okay, dekat Captive Portal ni tadi kita edit. Kita masukkan MAC address untuk bypass kat sini Add satu baru. Kat sini action pass. Tak boleh copy. Sekejap. Din, soalan Din. Apa dia Puan? Soalan Boleh. Okay. Bila kita set server ni, IP dia IP internal kita kan? IP internal, betul. Okay, bila kita netkan IP dia ke external, kita ambil yang sebelah mana punya kaki? WAN 1 ke WAN 2? Maksudnya untuk access daripada luar Puan Ya. Itu kita guna port forwarding Puan. Oh, tak kisahlah IP apa external tu? Tak kisah IP apa. Jadi sepatutnya kita okay, faham. statickan IP dia. Okey, contohlah kejap ni tadi untuk MAC address server tadi kita masukkan. Kenapa ni? Bandwidth kita kosong lah untuk server, maksimum lah kan kita kasih. So sekarang server bypass daripada Captive Portal. Lepas tu kita pergi dekat services, DHCP server, kita statickan IP untuk server tu. Kita add kat sini, static MAC address Server kita pakai MAC address, pakai IP address 192.168.1.3. Okey Puan, untuk akses daripada luar, kita setkan port forward Puan dekat sini. Boleh ya Puan Amisha, dapat tak? Yes. Kita addkan port forward kat sini. Kita nak gunakan maksudnya akses daripada luar tu melalui WAN yang mana. Kalau nak dua-dua kita letak kalau kita kena pilih salah satu lah. Maksudnya kita bindkan kepada satu WAN saja. Sama ada nak guna WAN 1 ataupun WAN 2. Lepas tu ikut pada port lah. Contoh kita guna web port 80. Kita set TCP 80 lah. Okay, source dia any. Okay, destination dia pun kita setkan any.
Lepas tu port lah, contoh kita nak host web HTTP, kita letak HTTP kat sini, lepas tu dia akan redirect ke IP server tu. So daripada luar boleh access kepada IP server ni lah. Okay. Cuma tadi kita bind dia kepada salah satu WAN tu jugalah ya. Kena bindkan salah satu Puan. Dia tak boleh dua-dua yang saya nampak ni, memang tak boleh, kena salah satu. Okey, sebab Maksudnya kita gunakan public IP one yang kita bindkan tu lah. I see. Okey. Untuk ini saja untuk perbincangan kemudian lah nanti ya. Kemudian not today. Okay. Cases di mana agensi nak host sendiri server. Dalam kes macam ni, agensi nak host ni server, so dia kena bind to salah satu WAN. Isu kita ialah, apa jadi jika WAN yang itu down? Kita buat dua rules Puan. Kita buat dua rule. Satu rule dekat sini WAN 1, lepas tu kita buat satu lagi port forward kepada WAN 2 pula. So dia boleh buat pada dua-dua. Dia boleh access mana-mana. So masa dekat DNS ada dua entry. Dekat DNS ada dua entry of IP ya. Okay, alright. Nanti kita discuss later. Okay, thank you Dan, thank you. Okay, no problem. So untuk yang ni kita tak boleh nak access daripada luar lah sebab kita dekat dalam virtual box kan. Lepas tu saya punya saya punya main PFSense pun dia dah block macam-macam. Okey, seterusnya tadi untuk ni dah siap. Okey, sekarang kita terus ke untuk keselamatan lah Okey, dari segi keselamatan sebabkan kita tak ada guna VLAN ke apa kan. Jadi untuk keselamatan kita tukarkan port PFSense kita ke port yang lain lah. Jadi kalau orang nak brute force pun dia tekan IP dia tak dapat. Dia kena includekan dengan port. Okey. Contoh sekarang ni untuk HTTPS kita akan guna port 443. So sekarang ni kita maskan dia, kita guna port 567. Lepas tu ni pun kita disablekan untuk mengelakkan dia redirect. Masuk IP dia akan redirect ke port 567 kan. Tapi bila kita disablekan ni dia tak ada redirect dah. Kita kena ingat IP dan port PFSense tu sendiri. Untuk SSH pun kalau boleh kita tukarlah portnya. HTTP ke HTTPS? HTTPS. Okay, so sekarang dia akan menggunakan port 567. Okay, jadi bila ada script kiddies, dia cuba-cuba nak kacau kita punya sistem. Dia masukkan IP. Dia takkan dapat lah.
Rasa pakai Nmap pun kalau Nmap yang dia tak definekan port ke apa benda kan, dia tak akan jumpa lah. So mana-mana script caddies yang cuba untuk pecahkan, dia akan pening lah. Dia kena scan cari port dulu. Boleh faham tak setakat ni? Ni untuk hardening lah, untuk kita emaskan kita punya PFSense tu biar user tak boleh access. Cuma admin saja yang tahu. Okay, faham. Okay, seterusnya. Okay, macam ni tadi untuk pemantauan lah, kita pergi kat status, Captive Portal. Kita boleh tengok user ni dia dah pakai berapa Mac. Kalau misalnya banyak sangat, mesti ada dia guna torrent ke, dia tak buat kerja lah. dia online ke apa kan. So kalau kita boleh, mungkin ada aktiviti virus ke sebab terlalu banyak trafik, so kita boleh check user, tanya dia ada buat apa sampai banyak sangat guna. Ada tak yang management yang boleh install dan boleh kita tampak dia? Contoh Ntop ke ataupun lain-lain lah. Boleh juga, tapi Ntop ni, yelah nak cerita pun panjang kan. Dia boleh, dia banyak package. Pakai Squid pun boleh, tapi kita boleh tengok HTTP saja. Dari segi trafik dia pergi ke HTTP. Kalau nak guna HTTPS, kita kena installkan certificate dekat setiap user. Lepas tu kalau guna Ntop pun boleh nampak lah. Dia pergi ke mana kan. Banyak package lah untuk basic pemantauan kita macam gini je lah. Maksudnya kita tak adalah nak sampai search to the core lah, user buat apa kan. Sekurang-kurangnya kita aware lah yang user ni guna bandwidth yang tinggi, guna banyak, guna sikit. So kita boleh manage dia punya speed berapa, Okay, seterusnya kita akan buat IDS IPS Okay, untuk IDS IPS ni saya biasa guna Surikata. Dia ada satu package nama dia Snot, tapi saya lebih selesa guna Surikata lah. Okay, dekat global setting ni kita klik yang free dulu. Kalau yang ni berbayar lah, ET Pro ni. Kita masukkan dia punya subscription kat sini. Lepas tu kita masukkan juga Snot rules. Okay, Snot ni kita buka satu page. Nama dia snot.org. Itulah rupa dia. Dia gambar khinzir. Kita register kat sini. Sign up. Register lah. Masukkan semua. Okay, bila kita dah register, dah masuk, dah activate semua, kita pergi dekat mana ni? Pergi dekat nama ni. Kita ambil OING code. OING. Dia ada satu OING code ni. Ambil OING code ni, letak dekat sini. Lepas tu dekat Snot rules.
Ambil yang community ke apa? Ambil yang ni, snapshot ni, Snot Rules. Dia ni. Di belakang. Control copy. Masukkan kat sini. Ni untuk community rules, kalau nak guna kita tikkan lah. Ni untuk GeoLite ni kena register lah. Ambil satu, lepas tu masukkan dia tu. Buat masa ni kita skip dulu. So untuk global setting kita dah buat. So kita tengok update boleh jalan tak? Kita update. Okey, sekarang dia dah siap update Tadi kan kosong kan, tak ada. So sekarang dia dah ada lah. Kita update hari ni 24 Disember pukul 12.48. Okey, dah siap update. Okey, dekat interface ni kita add satu. Okey, setakat ni saya cuma guna facing LAN saja Sebab kalau nak guna WAN dengan WAN 2 semua banyak-banyak, nanti saya punya pfSense boleh dia punya resource sangat tinggi. So saya guna salah satu je. Ni kita setkan dia masuk dekat ni dekat kita punya ni. Kita punya log. Standard. Kat sini kita block kalau ada apa cubaan yang pelik-pelik lah. Contoh P2P torrent pun kita block, boleh block daripada sini Itu save lah kat sini. Okey, untuk penggunaan IDS IPS ni kita kena rajin fine tune lah. Kadang-kadang ada rules yang tak perlu di-block tapi dia block juga. So kita try on-kan dia. Okey, sekarang Surikata sedang berjalan. Ada torrent tak sini? Okay, sekarang kita try download satu torrent.
free pula. Sorry lambat sikit. Dia punya categories kita boleh tengok kat sini lah. Semua rules yang ada ni. Ni P2P. Ni kena on-kan dulu. Dia punya rules tu kena on-kan dulu Okey tak? Tinggal berapa orang ni? Masih ada 73 orang ni. Ramai juga kan? Oh, ramai lagi. Saya ingat 7 orang je. Jangan. Participant tu ramai lagi tu. Tengok ada alert tak? Okey, ni. Ada alert dan dia ada block ni. Kita boleh check block kat sini. Semua yang pelik-pelik tu dia akan block lah. So, untuk fine tune kan dia, macam kadang-kadang kita nak buka website satu pun tak boleh sebab semua dia dah block. Jadi kita try fine tune lah, mana yang tak perlu rules tu kita matikan sikit-sikit. So macam ni okey, web semua berjalan dengan lancar. So dia sekarang ni setiap percubaan untuk mengganggu network kita ataupun percubaan untuk penetrate ke dalam network kita, dia dah block siap-siap dekat Surikata. So kita kena rajin fine tune lah, mana yang perlu kita lepaskan, kita buang rules dia. Contoh dekat alert ni, kita check dekat alert. Okay, macam ni, contoh ni dia block kan. So kita nak matikan apa rules ni, kita klik kat sini. So lain kali dia takkan jalankan lagi rules ni.
Okay, dia tulis ni, kita dah modify. So rules tu tak ada dah. So yang untuk blok ni tadi IP 79 ni kita buang lah daripada block list. 79 ni kita block list. So banyak ni ni. Ni contoh Puan kita block torrent. Okey Puan, boleh nampak tak? Okey tuan-tuan, boleh nampak dia block torrent. Maksudnya user tak boleh torrent lah daripada network kita. Nampak. Nampak, mantap. So kalau nanti ada malware ke, ransomware ke, dia dah akan block kat sini. Dia akan tulis ransomware, trigger ke apa benda semua, dia akan keluar kat sini. So kita insyaAllah network kita lebih selamat. Yang suka pakai PSN tu. Tapi itulah, kalau boleh nak buat PSN ni cari yang hardware yang power sikit lah. Sebab kalau hardware yang power tu kita tengok dekat home PSN ni, dia ada apa nama dia ni? Dashboard. Pergi kat dashboard ni dia ada ni. Dia ada AAS, NI, lepas tu ni MDS mitigation ni semua. Ni untuk elakkan heartbleed apa benda semua tu kan. So macam ni kita pakai VirtualBox sebabkan laptop ni dia guna i7, dia ada AES NI. Kalau pakai Atom, AES NI ni tak ada untuk Memang tak ada lah. servis ni. AMD ke tak ada yang yang rendah tak ada. So macam saya gunakan apa yang ada. Macam Peplink tu dia guna Atom, lepas tu RAM dia 4GB. So itu sajalah yang ada, kita guna apa yang ada. Setakat ni Alhamdulillah, semenjak saya guna PFSense ni, dengan masa tu awal-awal saya guna Snort dalam 2, 3, 4 tahun lepas lah masa tu. Sampai sekarang memang tak pernah lagi dari kalangan guru atau murid ataupun siapa-siapa sajalah yang gunakan network sini kena ransomware ke apa. Senang cerita saya tak pernah jumpa ransomware lah kat sini. Alhamdulillah kat situlah. Sama. Okey dari segi ni untuk pemulaan IDS IPS dengan PFSense kita dah settle. So kita boleh terus pergi untuk server punya ni lah. Kita buat Pi-hole untuk web filtering dan blocking porno-porno tu semua kita block kat sini dekat web. Sebabkan saya punya device Peplink tu specification dia tu rendah, jadi saya tak onkan. Dia dekat PFSense ni pun ada web filtering juga. Kita boleh tengok dekat package manager ni. Nama dia PFNG blocker. Ya, betul. Dia boleh block juga. Apa nama dia? Tak ingat. Hidupkan banyak iklan pun dia boleh block. PF blocker NG. Kalau nak jalankan ni, kalau saya punya Peplink tu dia berat lah. Resource dia guna sangat tinggi. So kalau kita nak ringan lagi, saya suggest buatkan satu server, tak kira spek apa, kita guna Pi-hole. Sebaiknya dia guna Raspberry Pi kan. Tapi Raspberry Pi pun nak kena beli lagi, macam sekolah saya jarang ada duit. Jadi kita guna PC lama tu kita gunakan sebagai server lah. Okey, kita boleh onkan kita punya server.
Server semua dah install kan? Pakai Ubuntu server 20.4. Okay, network pada internal network. Kita fire up dia, hidupkan. Jin, kalau kita running by VMware Hypervisor, okey je kan semua? Tak ada masalah. Saya rasa okey sebab saya pun tak pernah experience dengan yang VMware tu semua tu kan. Tak ada device ni, kalau tak boleh cuba juga. Sepatutnya okey sebab kalau server VM ni dia sekali dengan klien kat dalam tu kan. Dia konsep dia sama macam VirtualBox ni sebenarnya. Ya, ya. Mana servernya dah hilang. Kejar server tu Din. Okey. Sekarang kita kat dalam server Saya dapat internet ke tak? Okay, ni tadi kita dah bypasskan daripada pfSense. Kita kasih dia MAC address yang untuk lepaskan daripada MAC address. So sekarang dah boleh lah. Dah boleh internet. Ni rasa kena block daripada Surikata ni. Sekejap saya matikan Surikata dulu. Sekejap matikan Surikata sekejap. Okey. Surikata tu kalau dia ada dia terlalu kena fine tune semula untuk Surikata tu, mana yang dia block-block tu yang tak perlu block, kita lepaskan lah. Kita matikan dia punya rules. Okey, sekarang dekat server ni. Kita nak install Pi-hole. Kita CURL je kita. Kita tarik daripada server Pi-hole. Kita terangkan dia sebab kita guna Ubuntu yang latest. Jadi Pi-hole dia belum keluar support untuk Ubuntu yang latest ni. Jadi kalau kita type bash gitu je macam ni untuk kita install Pi-hole daripada terminal, dia akan kata dia akan ada error lah. So kita kena terangkan ke lain. Terang. Lupa nak info, sebelum buat ni sepatutnya kita update dulu siap-siap kita punya OS .
Din, hadis minimum berapa Din? Hadis minimum untuk install semua. Yang kita guna VMware, VirtualBox ni satu. Lagi satu yang ni lah untuk ada yang kira reality dia punya tu lah. Kira hadis lah. Macam mana tu Din? Tak, untuk VirtualBox ni, sebenarnya VirtualBox ni untuk training aja. Kalau sebenarnya kita guna hardware sebenar lah. Kalau untuk PFSense tu, sekurang-kurangnya kalau nak guna dengan Squid Proxy, sekurang-kurangnya 120 gig lah kita guna SSD. Kalau untuk server Ubuntu ni, kalau setakat untuk jalankan Pi-hole aja, cari hadis-hadis lama yang 80 gig pun boleh. Tapi kalau kita nak buat dengan web server, kita jalankan Samba dekat dalam server Ubuntu ni, tambahlah untuk storage untuk jadikan NAS sekali kan. Jadi file server kat situ. Jadi cikgu boleh simpan, kalau dekat tempat saya lah, cikgu boleh simpan file-file dekat server sekolah lah. Kita manage, kita jaga. Tapi kena jaga betul-betul lah. Kalau file hilang nanti menjerit juga dia orang kan. So kita kena jaga baik-baik. Kita tunjukkan yang kita ni ada fungsi lah dekat sekolah. Ya, betul. Nampak macam kita juruteknik tapi kita boleh tunjuk kat dia orang lah. Kita manage network. So diorang memudahkan kerja dia orang, memudahkan tugasan dia orang. Itu pada pendapat saya lah. Macam kat sekolah sekarang ni, boleh kata semua sekolah dapat, ada yang dapat, tak semualah, ada sekolah yang dapat sampai 3 CPE daripada ISP kan. Contoh macam dapat 3 modem, so kita boleh combinekan kat sini. Yang mana yang dapat Unify 3 tu, kita combinekan 3 Unify. Tapi satu sekolah kena kena wiring network lah buat wiring network lah. Centralize scan dia. Yalah, betul lah tu. Jangan tengah update. Wan, lagi berapa minit Wan? 1.5 habis Din. 1.5 habis Okey. Lagi 20 minit Dan boleh? Boleh Wan. Kita habiskan install Pi-hole ni je. Okay. Pi-hole ni tadi untuk apa tadi? Pi-hole ni untuk blocking Wan. Okay. Kita block iklan, kita block apa ni? Kita block iklan, kita block porn. Jadi internet tu lebih smooth lah, lebih laju. Maksudnya dekat PC user tak perlu install ad blocker lah. Betul. Kalau dari perspektif sebelah sini pula, daripada perspektif MyGovNet pula, yang kita lihat banyak PC lama, Windows yang lama lah, masih ada yang guna XP, masih ada yang guna Windows 7. So those PC ni yang tak patch. Vulnerable. Vulnerable yang banyak tu daripada pandangan sebelah sini, kami ni pula is from sumbernya daripada PC lama ni. So bila ada benda ni, sekurang-kurangnya bersih lah trafik yang keluar tu kan. InsyaAllah bersih lah Puan. Dia macam Windows XP ni dia ada sensor, blaster tu semua Puan kan. Dia sentiasa berjalan dalam network lah. Okay. Okay. Okay, ni tadi kita jalankan arahan ni, CURL ni. Dia akan kata OS ni tak support.
Okay, dia akan kata OS ni tak support. Jadi kita ambil yang arahan si URL tu. Lepas tu kita terangkan dengan yang tu lah. Pi-hole skip Okay, ni kita install lah. Okay, untuk upstream DNS provider ni kita select custom sebab kita akan gunakan DNS daripada pfSense. So masukkan IP pfSense. Okay, ni tickkan dua-dua ni malware punya list dengan ada list iklan-iklan tu. Ni kita gunakan macam biasalah, kita matikan IPv6. Siapa yang biasa IPv6 tu boleh gunalah untuk IPv6. Ni install webmin interface. Ni pun sama on kan untuk web server. Web server dia admin interface tadi. Log show everything. Okey puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, okey. Dia punya password ni kena take note lah, takut terlupa kan sebab nanti kita akan tukar password. Okey, cara nak tukar password sudo tak yang kita tak sudo pi-hole -a -p. Okey, kita buat password baru yang senang ingat lah. Okey, so sekarang kita punya server ni dah boleh dah install pi-hole. So kita nak manage, kita nak config, kita kena
kita kena guna apa user punya tadi. Okay, masukkan IP Pi-hole, IP server tadi. Okay, kita login kat sini. Klik kat group management. Add list ni. Okay, sekarang kita tambah satu lagi list. Sebenarnya kalau kita Google je untuk Pi-hole block list, dia banyak lah ada. Dia tinggal pilih je nak guna yang mana. Kat ni Kita sambung kemudian ke? sampai kemudian Puan. Tak mahu Puan, sangkut pula kat sini. Tak mengapa. Ini sikit lagi lah sebenarnya kan? Sikit je lagi. Nanti saya buat note sikit lah. Okay. Untuk kita pointkan, dia sebenarnya pergi dekat PFSense tadi tu. Pergi PFSense dekat service DHCP. Dekat situ ada tulis DNS. Kita letakkan IP Pi-hole tu dekat DNS dekat dalam DHCP tu. So bila user release renew, dia akan dapat DNS daripada Pi-hole. So dia dah boleh start blocking lah. Kontrol dari situ lagi. Kontrol daripada PFSense juga. Bukan kontrol untuk Pi-hole tu, kita kontrol daripada server Pi-hole juga. Cuma kita DNS tu kita buat satu sendiri. Yep. Alright. Dari segi konsepnya alhamdulillah boleh nampak Puan Boleh. Nampak. Yang lain lah, orang lain ni. Ramai ni ada 70 orang yang boleh bersabar lagi ni, hebat. Nak tanya ke? Alright. So far Puan, terima kasih Puan kasih saya peluang untuk jelaskan penggunaan open source dalam rangkaian ni dengan rakan-rakan SkimF.